Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Haji Mat Zinan bin Haji Wahid, Pegawai Pendidikan Daerah Limbang. Yang berusaha Cikgu Siti Mariam binti Saleh, Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Limbang. Yang berusaha Barisan Pegawai Pemulihan PPD Limbang, Cikgu Mahani Montel, Cikgu Dayana Nayan dan Cikgu Rosita binti Rosli. Tidak dilupakan juga rakan panel pada petang ini iaitu Dr. Kamal bin Syafiee yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Fakulti Pembangunan Manusia UPSI, barisan guru-guru daerah Limbang, khasnya guru-guru pemulihan khas. Assalamualaikum dan salam perkenalan daripada saya, Cikgu Muhammad Rino bin Muhammad Johari. Saya merupakan penyelaras program pendidikan khas integrasi masalah pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Tun Abdul Razak, Kuala Kubu Baharu dan merupakan juga anugerah Guru Cemerlang Pendidikan Khas pada tahun 2020 dan juga merupakan Guru Inovatif Kebangsaan pada tahun 2019. Dan untuk pengetahuan semua, pada petang ini saya terpaksa melakukan rakaman terlebih dahulu untuk webinar kita pada petang ini, memandangkan saya terpaksa ke Jabatan Pendidikan Negeri Selangor pada petang ini atas urusan rasmi. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan dalam pembentangan saya ini. Okey, kita terus pergi kepada topik pembentangan kita pada petang ini iaitu kesediaan guru pemulihan khas dalam PDPC norma baharu. Dan seperti yang kita ketahui bahawa dunia pada masa kini telah dilanda COVID-19. Justru itu sebagai guru, kita telah berhadapan dengan norma baharu dalam dunia pendidikan yang kita tidak pernah terfikir sebelum ini untuk berhadapan dengan situasi genting seperti ini. Oleh itu sebagai seorang guru yang profesional, walau apa jua situasi yang melanda kita, kita tetap terus untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik kita agar ianya tidak tercicir. Jadi untuk tujuan itu, dalam webinar pada petang ini, persediaan guru dalam menghadapi PDPC norma baharu itu, saya akan lebih tekankan kepada persediaan guru untuk menyediakan bahan yang berinovatif. Dan erti kata lain ialah bahan bantu mengajar. Okey, sebelum itu kalau cikgu-cikgu ingin bahan-bahan berkenaan inovasi, cikgu-cikgu boleh scan QR code yang tertera untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan terutamanya dalam perkongsian persediaan guru dalam pertandingan guru inovatif lah. Jadi pada permulaannya cikgu-cikgu perlu scan dulu QR code ini kerana ada bahan-bahan dan juga ada syarat-syarat penyertaan untuk program guru inovatif ini. Okey, sebagai seorang guru, persediaan kita dalam menghadapi norma baharu PDPR ialah kita perlu sediakan bahan bantu mengajar lah. Dan bahan bantu mengajar ini atau dalam erti kata yang lain saya fokus kepada inovasi. Ia berpunca daripada masalah ataupun isu dalam PDPC kita. Di mana cikgu-cikgu boleh memperoleh idea ataupun isu tersebut melalui data ataupun rekod ataupun analisis yang ada dalam simpanan cikgu-cikgu. Selain daripada itu, cikgu-cikgu juga boleh mendapatkan isu ataupun masalah yang cikgu hadapi dalam PDPC melalui pemerhatian. Contohnya seperti analisis peperiksaan, analisis PBD, ataupun mungkin situasi murid cikgu tidak menguasai kemahiran,
ada masalah tingkah laku ketika PDPC dan juga dalam pengurusan PDPC. Okey, jadi semua contoh-contoh ini cikgu, bila cikgu kaitkan mereka, cikgu boleh kaitkan dengan agenda nasional. Okey, ataupun cikgu boleh kaitkan juga dengan KPI, KPM. Okey, contohnya ialah cikgu boleh kaitkan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Okey, kalau dulu pun cikgu boleh kaitkan dengan Linus ataupun cikgu boleh kaitkan dengan strategi Lautan Biru lah. Okey, untuk cikgu membuat sesuatu bahan PDPC ataupun bahan inovasi. Okey. Okey, kemudian cikgu perlu tetapkan kumpulan sasar cikgu. Okey, maksudnya cikgu perlu tetapkan siapakah mereka yang terlibat dalam menggunakan bahan inovasi cikgu itu. Okey, sama ada dalam bentuk individu, kumpulan, kelas ataupun aliran. Okey, kemudian cikgu tetapkan tempoh pelaksanaan bahan PDPC cikgu itu dengan membuat satu cartagan. Okey, jadi cartagan ini cikgu boleh nyatakan berapa lama tempoh yang cikgu ambil untuk mengaplikasikan bahan cikgu itu dalam PDPC. Okey, selepas itu cikgu boleh menetapkan objektif. Okey, dalam dokumentasi cikgu nanti untuk inovasi, cikgu perlu menggunakan konteks ayat ini. Contohnya, dapat menarik minat murid untuk sebab penciptaan ataupun rekaan inovasi ataupun BBM kita tu cikgu sebenarnya tidak lari daripada untuk menarik minat murid kita sendiri dalam PDPC kita. Sebab itulah kena guna konteks ayat ini. Okey, selepas itu cikgu-cikgu boleh melakukan intervensi. Okey, di mana cikgu menghasilkan prototype. Okey, dalam erti kata lain, cikgu menghasilkan bahan bantu mengajar cikgu untuk PDPC cikgu. Okey, dalam konteks ini saya telah menyenaraikan sebanyak 5 ciri yang cikgu perlu ikuti ataupun yang cikgu boleh follow untuk mendapatkan satu bahan bantu mengajar ataupun bahan inovasi yang memenuhi kriteria. Okey, yang pertama cikgu mesti gunakan bahan bantu mengajar itu ataupun bahan inovasi itu sepenuhnya dalam PDPC cikgu. Okey, dan ia mesti bertepatan dengan kandungan di SKP mata pelajaran ataupun kalau dalam pemulihan dalam pemetaan. Okey, yang kedua, cikgu boleh menggunakan elemen didik hibur dan juga PAK 21 dalam mengaplikasikan bahan rekaan inovasi cikgu itu. Okey, yang ketiga, bahan cikgu itu perlulah bersifat praktikal. Okey, yang mana mekanisme yang merangsang deria murid dan mereka dapat menggunakan alat itu secara self-correct. Okey, maksudnya apabila kita tinggalkan mereka menggunakan bahan itu, mereka dapat sesama murid dapat mencari jawapan secara kendiri di bawah kawalan yang minimum. Dan yang paling penting di sini ialah cikgu mesti menggunakan sedikitlah penggunaan bahan terbuang. Okey, contohnya botol plastik, okey, bahan-bahan terpakai, kotak dan sebagainya. Okey, yang keempat cikgu, ini agak mencabar sikit, di mana cikgu boleh mereka satu bahan inovasi ataupun bahan bantu mengajar cikgu yang bersifat merentas kurikulum ataupun yang bersifat merentas subjek.
Okey, merentas kurikulum di sini bermaksud kalau katakan cikgu gunakan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Pemulihan ataupun dalam mata pelajaran Matematik Pemulihan khas, okey. Maksudnya bahan itu juga boleh digunakan dalam kurikulum prasekolah, okey, boleh digunakan dalam kurikulum perdana, okey. Jadi maksudnya dia merentas kurikulum. Okey, ada juga bahan yang digunakan merentas subjek. Okey, contohnya bukan sahaja boleh digunakan bahan yang cikgu reka itu dalam bahasa Melayu, tapi cikgu boleh gunakan dalam mata pelajaran lain. Okey, contohnya matematik. Okey, dan kriteria yang kelima ialah bahan itu mestilah sesuai dengan keperluan semasa. Okey, contohnya pada situasi sekarang ini, okey, kita bersekolah secara bersemuka. Okey, kita tak tahu suatu ketika akan berlaku lagi sekali PDPR. Jadi kalau boleh cikgu cipta satu bahan inovasi ataupun bahan bantu mengajar yang boleh digunakan secara bersemuka ataupun secara PDPR. Okey, jadi kita kena ambil kira keperluan semasa dalam cikgu mereka bahan inovasi. Okey, seperti yang cikgu lihat dalam gambar ini, okey, saya telah membawa inovasi saya yang dinamakan sebagai ICOM. Okey, kalau cikgu boleh search di YouTube, cikgu type ICOM. ICOM ialah akronim bagi inovasi kit operasi asas matematik. Okey, yang mana saya reka inovasi ini waktu itu saya masih lagi guru pemulihan khas jadi dia dicipta untuk mengajar 4 operasi asas matematik, tambah, tolak, darab dan bahagi dengan hanya satu bahan bantu mengajar sahaja. Okey, dan kit ini boleh digunakan dalam lingkungan 100. Okey cikgu. Jadi semasa PDPR, okey, kebetulan saya berhadapan dengan murid-murid khas ataupun murid-murid MBK dalam kalangan orang asli. Okey, jadi mereka ini cikgu bila kita beri kerja rumah melalui PDPR secara online ataupun dalam bentuk WhatsApp dan sebagainya, ada murid yang tercicir. Okey, kerana mereka tinggal jauh daripada kawasan yang ada liputan ataupun akses internet. Okey, jadi saya mengambil inisiatif saya untuk pergi ke kampung mereka yang jauhnya lebih kurang 20 hingga 25 kilometer dari kediaman saya untuk mengajar mereka matematik bersama-sama dengan murid-murid yang lain lah. Okey. Kalau tengok dalam gambar ini, saya bawa sekali inovasi saya ICOM itu di tempat tinggal mereka, di kampung mereka. Yang pertama ni ialah kelas serambi permata syurga, di mana ada sebuah serambi lah di kawasan kampung orang asli itu, dan di situlah kami mengadakan sesi PDPR secara offline menggunakan bahan inovasi saya ICOM. Dan yang kedua ini ialah gambar juga dengan murid-murid orang asli, okey, di mana kami telah menjalankan kelas tepi sungai. Kelas ini cikgu betul-betul di tepi sungai dan turut membawa bersama-sama ICOM dan digunakan bersama-sama dengan murid-murid dalam sesi PDPR offsite. Okey. Selepas cikgu melakukan intervensi dan penghasilan produk tadi, okey, cikgu dah boleh laksanakan laksanakan bahan cikgu itu di dalam PDPC cikgu. Okey, di sini saya telah senaraikan 3 item di mana cikgu boleh gunakan di dalam PDPC cikgu. Okey, yang pertama ialah tempoh. Okey, cikgu perlu tetapkan tempoh berapa lama cikgu nak gunakan inovasi cikgu itu. Okey, contohnya selama 2 minggu, okey, ataupun 3 minggu.
Okey, yang kedua ialah penilaian. Okey, dalam tempoh cikgu menjalankan PDPC itu, okey, di akhirnya cikgu perlu membuat satu penilaian. Okey, sama ada murid menguasai ataupun tidak menguasai. Jadi cikgu boleh menggunakan item ataupun instrumen ujian diagnostik cikgu ataupun ujian saringan lah untuk melihat keberkesanan bahan cikgu itu dalam PDPC. Okey, andai kata tidak berkesan, okey, cikgu boleh menggunakan teknik pengulangan semula. Maksudnya cikgu tetapkan semula tempoh dan cikgu tetapkan semula penilaian sampai murid cikgu betul-betul sudah menguasai. Okey, di sini kita nak tengok keberkesanan bahan cikgu itu sama ada berkesan ataupun tidak berkesan dalam PDPC. Okey, dan kemudian ialah impak. Okey, bila cikgu dah membuat penilaian, okey, jadi cikgu perlu menyediakan grafik data sebelum, okey, cikgu perlu menyediakan grafik data selepas dan cikgu perlu menyediakan juga grafik perbandingan sebelum dan selepas. Okey, oleh itu cikgu dapat menguatkan lagi keberkesanan bahan yang cikgu reka itu dan biasanya cikgu keberkesanan ini kita dapat lihat daripada hasil kerja murid lah. Okey, jadi cikgu perlu record rakam ataupun ambil gambar dan cikgu buktikan sebagai evidence cikgu. Okey, yang kemudian ialah pengujian prototype. Okey, untuk pengetahuan cikgu, di sini saya senaraikan 3 item untuk pengujian prototype. Yang pertama ialah kekuatan. Cikgu perlu tengok kekuatan bahan inovasi yang cikgu hasilkan itu. Okey, selepas itu ialah dari segi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada bahan tersebut. Dan akhirnya penambahbaikan yang perlu dilakukan untuk bahan inovasi yang cikgu reka. Okey, seperti yang kita lihat dalam slide, okey, di sini saya senaraikan prototype bahan inovasi saya. Okey, kalau lihat yang prototype pertama ini ialah ICOM versi yang pertama. Okey, dia bersifat agak besar menggunakan plywood, okey. Jadi dia agak kurang menarik lah. Okey, jadi saya menggunakan kaedah pengujian dan akhirnya terhasillah ICOM prototype yang kedua. Okey, dan apabila saya menyertai beberapa pertandingan inovasi dan menerima komen-komen daripada panel juri, okey, maka terhasillah prototype yang ketiga. Okey, kalau kita bandingkan di sini, prototype yang kedua ni tak ada lampu LED dan juga dia punya buzzer tapi prototype yang ketiga ada lampu LED dan juga buzzer. Okey, di sini nampaklah dia punya revolusi ICOM itu ataupun bahan inovasi kita itu berevolusi dan dia biasanya semakin baiklah daripada yang pertama hingga yang terakhir. Okey, dan yang keempat ialah prototype yang keempat lah dan insya-Allah ICOM mungkin akan mengorak langkah setapak lagi apabila ia akan diterbitkan dalam bentuk aplikasi Android dan sesuai dengan kegunaan murid-murid ketika PDPR, insya-Allah. Okey, perkongsian. Okey, apabila cikgu membuat sesuatu bahan inovasi ataupun bahan bantu mengajar dan cikgu berhasrat untuk menyertai pertandingan guru inovatif, okey, cikgu perlulah membuat perkongsian bahan cikgu itu bukan sahaja di dalam organisasi sekolah cikgu tetapi juga dengan organisasi luar. Okey, contoh di sini ialah saya membuat perkongsian bersama-sama dengan SK Bukit Buntung, prasekolah, KEM Smart Linus Negeri, guru-guru di daerah saya sendiri, okey, di seminar pemulihan khas kebangsaan tahun 2018 dan juga di Kuantan International Colloquium.
Okey, dan kemudian juga ialah perkongsian saya diperluas lagi dengan berkongsi bersama dengan guru-guru dan juga bakal-bakal guru di UPSI dengan PPD Petaling Utama, okey, dengan PPD Hulu Selangor, dan juga pada hari ini saya berkongsi dengan rakan-rakan guru di daerah Limbang. Okey, cikgu perlu perluaskan lagi perkongsian cikgu. Okey, selain daripada perkongsian cikgu dalam bentuk bengkel ataupun ceramah, okey, cikgu juga boleh berkongsi perkongsian inovasi cikgu tadi melalui penerbitan penulisan ilmiah ataupun penyelidikan. Okey, contohnya di sini ialah saya telah menghasilkan jurnal berkaitan inovasi saya di Kuantan International Colloquium pada tahun 2019. Okey, selain itu inovasi yang saya hasilkan juga saya kongsikan di ISPAN 2019 dan juga dalam penulisan amalan terbaik. Okey, yang ini pula cikgu ialah inovasi saya yang saya upgrade dalam bentuk penyelidikan tesis sarjana saya di UPSI. Okey, dan kemudian juga ini ialah perkongsian inovasi yang saya hasilkan dalam bentuk penyelidikan di International Conference on Teaching and Learning ICTL 2020 anjuran UPSI pada tahun lepas. Dan alhamdulillah mendapat Best Paper Award untuk perkongsian ini. Okey, selepas itu cikgu perlu menyediakan ataupun cikgu perlu mendaftar bahan inovasi cikgu itu di Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Okey, cikgu tak perlu daftar untuk untuk patent lagi, tak perlu. Cikgu hanya perlu daftar untuk copyright sahaja dulu untuk keselamatan supaya orang tak boleh nak ciplak ataupun tiru hasil inovasi cikgu. Okey. Dan selepas semua itu cikgu, barulah cikgu boleh dokumentasikan inovasi cikgu itu dalam bentuk pelaporan. Okey, dan ada juga yang cikgu perlu sediakan dalam bentuk slide PowerPoint, okey, dan juga dalam bentuk video, poster, montaj ataupun gegantung. Okey, kalau cikgu scan QR code pada awal tadi, okey, semua bahan-bahan dokumentasi ini telah saya kongsikan di dalam sebuah folder yang saya letakkan di Google Drive. Okey, jadi cikgu-cikgu boleh ambil dan cikgu-cikgu boleh membuat rujukan lah. Okey, sekiranya cikgu berminat untuk menyertai pertandingan guru inovatif. Okey, seterusnya ialah dari segi persiapan booth. Okey, sekarang ini kita tidak ada booth memandangkan kita dalam masih lagi dalam tempoh wabak COVID-19. Okey. Jadi biasanya pertandingan-pertandingan seperti inovasi lebih banyak dibuat secara maya ataupun secara virtual. Okey. Dan di sini saya kongsikan persiapan saya dalam pertandingan-pertandingan inovasi sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Okey. Yang ini ialah pertandingan AINS Anugerah Inovasi Negeri Selangor peringkat saringan di daerah. Okey, dan ini ialah booth saya lah. Jadi kalau cikgu, kalau satu masa nanti pandemik COVID-19 ni sudah berakhir dan cikgu masuk pertandingan inovasi, dan inilah antara task yang cikgu perlu berdepan iaitu task dalam persiapan booth. Okey, kemudian ialah booth saya sewaktu saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sungai Chor, di mana okey, kami layak ke pentas akhir untuk Anugerah Inovasi Negeri Selangor. Okey, inilah dia punya booth yang kami telah siapkan dan ini ialah KIK JPNS, okey, Kumpulan Inovasi Kreatif Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, dan booth di bawah ini ialah booth untuk pertandingan guru inovatif peringkat PPD Hulu Selangor pada tahun 2017. Okey, selain daripada booth, cikgu juga perlu menyediakan risalah ataupun brochure. Okey, di sini saya star lah. Bila star ni maksudnya sekiranya pertandingan ini dijalankan secara bersemuka. Okey.
secara bersemuka. Jadi cikgu perlu menyediakan brosur. Okey, kemudian ialah buku pelawat. Okey, cikgu perlu sediakan juga buku pelawat sekiranya cikgu membuka book tadi. Buku pelawat ini penting sebab kita boleh buktikan kepada panel hakim bahawa kita telah berkongsi kepada pelawat-pelawat berkenaan inovasi yang kita hasilkan. Okey, di sinilah bermulanya permulaannya saya berkecimpung dalam dan aktif dalam pertandingan inovasi. Okey, segalanya berlaku pada tahun 2017 di mana saya telah menyertai saringan Anugerah Inovasi Negeri Selangor AINS, dan waktu ini saya masih menggunakan prototipe satu saya, ICOM prototipe satu saya ini. Okey, dan alhamdulillah pada ketika ini sekolah saya telah layak untuk ke pentas akhir. Okey, pertandingan kedua yang saya sertai ialah pertandingan guru inovatif peringkat PPD Hulu Selangor pada tahun 2017, dan alhamdulillah saya telah mendapat pencapaian Johan. Okey, dan rentetan daripada itu, saya telah menerima pelbagai komen daripada juri berkenaan inovasi saya. Justru itu saya telah mengubah suai prototipe 1 tadi kepada prototipe 2, dan ini ialah Anugerah Inovasi Negeri Selangor AINS pada tahun 2017 di peringkat akhir. Okey, yang mana saya bawa ketika ini ialah prototipe kedua. Okey, yang keempat ialah saya sertai penilaian untuk guru inovatif peringkat negeri Selangor pada tahun 2018. Okey, gambar ini ialah gambar saya bersama calon-calon guru inovatif negeri Selangor yang ketika ini sedang menerima bimbingan dan pementoran daripada Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dalam persediaan kami menyertai pertandingan guru inovatif. Okey, ini pula ialah juga penilaian saya dan juga bimbingan dan pementoran dalam pertandingan guru inovatif peringkat kebangsaan tahun 2019. Okey, dan ini ialah rakaman yang dibuat. Dalam rakaman ini cikgu perlu menunjukkan bagaimana bahan ciptaan cikgu itu diaplikasikan kepada murid-murid cikgu. Okey. Okey, ini ialah penilaian guru inovatif peringkat kebangsaan pada tahun 2019. Dan pada ketika ini, dalam gambar ini seperti yang kita dapat saksikan, kunjungan daripada rombongan daripada bahagian pembangunan kurikulum KPM untuk datang ke sekolah saya pada ketika ini untuk melihat dengan lebih dekat bagaimana ICOM itu diaplikasikan bersama dengan murid-murid. Okey. Dan gambar di atas ni ialah gambar persediaan lah untuk menyambut tetamu dari bahagian pembangunan kurikulum KPM itu. Ada yang buat bunga rampai dan ada yang juga menyediakan makanan ataupun juadah tradisi yang sinonim dengan daerah kami, iaitu Tat Bengkulu. Dan inilah finalenya, cikgu, di mana inovasi tadi telah berjaya memenangi Johan dalam anugerah guru inovatif kategori individu sekolah rendah peringkat kebangsaan pada tahun 2019. Dan pada ketika ini saya masih lagi sebagai guru pemulihan khas. Okay. Dan saya nak tunjukkan video ini yang kemungkinan ia dapat menjadi inspirasi kepada tak dapat buka tak dapat buka video ini. Kita akan drag akan datang InsyaAllah saya cuba cari video ini. Semoga menjadi inspirasi lah kepada guru-guru untuk aktif dalam inovasi. Pertandingan ketujuh saya ialah dalam International Conference on Teaching and Learning ICTL pada tahun 2020, dan alhamdulillah pencapaian untuk inovasi ICOM telah memperoleh Gold Medal Award dan juga Best Paper Award.
Okey, ini ialah pertandingan yang baru sahaja saya sertai bersama-sama dengan panel kita iaitu Dr. Kamal Syafiee yang mana kami menyertai Malaysia Technology Expo MTE yang mana mewakili UPSI dan ketika ini kami masih lagi menunggu keputusan daripada pihak penganjur. Okey, ini ialah pengalaman saya membentangkan tentang inovasi ICOM itu sebagai keynote speaker dalam seminar amalan terbaik pendidikan khas dan juga pemulihan khas negeri Selangor tahun 2019. Dan saya juga pernah dilantik sebagai panel juri dalam pertandingan Guru Inovatif Jabatan Agama Islam Selangor. Okey, sebagai penutup untuk slide saya, okey, di sini saya nak kongsikan sedikit kepada cikgu-cikgu ialah perkongsian PDPC matematik menggunakan ICOM iaitu Inovasi Kit Operasi Asas Matematik. Okey, untuk style saya cikgu, cara saya, saya akan menggunakan hasil akhir yang banyak dulu. Contohnya saya akan ajar operasi tambah dulu, kemudian baru operasi darab. Kemudian saya akan ajar operasi yang hasil akhirnya sedikit. Contohnya operasi tolak, kemudian baru diikuti dengan operasi bahagi. Jadi cikgu, saya nak tunjuk kat cikgu sekarang ialah saya punya penggunaan ICOM. Kalau cikgu terlepas di sini, cikgu boleh menontonnya di YouTube. Operasi tambah 6 tambah 2. Masukkan guli mengikut bilangan dalam setiap kumpulan dan buzzer itu berbunyi bermaksud satu jatuhan guli telah jatuh. Lain tak berapa okey. Cikgu-cikgu yang tertinggal untuk video ini, cikgu boleh scan ataupun cikgu boleh, nanti saya akan berikan link Google Drive saya kepada cikgu Mahani. Jadi cikgu-cikgu yang terlepas menonton video ini, jangan risau, cikgu boleh ambil bahan itu daripada link yang akan saya kongsikan kepada cikgu Mahani. Ini ialah operasi tolak. Operasi darab 7 darab 4.
Okey, kemudian kita ke operasi yang terakhir iaitu operasi bahagi. Fungsi bahagi 20 bahagi 5. Okey, ini yang saya maksudkan dalam penerangan tadi, di mana cikgu-cikgu boleh menggunakan pelbagai rangsangan indera, panca indera. Okey, contohnya pengulangan genggaman guli ni, maksudnya dia boleh aktifkan fine motor. Okey, bunyi buzzer tu boleh merangsang pendengaran, dan juga LED tu boleh merangsang penglihatan. Jadi ada kriteria dan ciri-ciri itu dalam bahan bantu mengajar cikgu. Okey cikgu, okey, itu perkongsian dari segi PDPC yang menggunakan ICOM dalam matematik. Okey, jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, sebenarnya saya lebih suka berkongsi berkenaan dengan inovasi. Jadi sebab tu bila saya lihat tajuk di sini ialah kat sini. Okey, tajuk di sini ialah kesediaan guru pemulihan dalam PDPC norma baru. Jadi kesediaan di sini bermaksud ialah kesediaan cikgu dalam menyediakan bahan inovasi lah. Okey, kerana secara tak langsung cikgu dapat menyediakan bahan bantu mengajar untuk kemenjadian murid pemulihan khas cikgu dalam PDPC. Okey, jadi pada saya berharap agar perkongsian ini memberi manfaat kepada semua warga pendidik, khasnya kepada guru-guru pemulihan khas daerah Limbang. Dan saya berharap agar cikgu-cikgu dapat meneruskan legasi inovasi ini. Kerana kalau kita dapati agak kurang penyertaan dalam kalangan guru-guru pemulihan khas dalam pertandingan guru inovatif. Jadi saya berharap lepas ini ada di kalangan guru-guru, terutamanya di kalangan guru-guru PPD Limbang, akan menyertai pertandingan guru inovatif. Dan sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada petang ini, saya ingin memohon 1000 kemaafan sekiranya terdapat kekurangan ataupun tersalah kata sepanjang saya memberi pembentangan ini. Almaklumlah kerana saya menyediakan bahan ini secara rakaman, dan saya perlu bercakap seorang diri di depan komputer tanpa ada respon, tanpa ada orang yang melihatnya pada ketika ini. Saya hanya membayangkan situasi ini, dan saya berharap segala kekurangan itu dapat dimaafkan. Dan akhir kata daripada saya ialah indah majal, indah beliau. Saya belajar kata-kata ini daripada Cikgu Mahani ni.
Okey, terima kasih Cikgu Mahani. Semoga dengan baik-baik kata tadi memberi perangsang dan juga semangat kepada cikgu-cikgu untuk meneruskan profesionalisme cikgu sebagai seorang guru pemulihan khas, okey, dan dapat bersedia dalam PDPC norma baharu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.